Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya memperkenalkan diri saya. Saya Puan Nur Syazana binti Taib, mewakili kumpulan kami Encik Zamri bin Zainal dan Dr. Mazatul Akmal binti Aziz daripada Pejabat Pendidikan Daerah Port Isen. Tajuk kami ialah kaedah persembahan sejarah dalam bentuk drama meningkatkan minat murid tahap 2 SKC Rusa bagi subjek sejarah dalam bidang sains sosial. Baiklah, kali ini saya akan tunjukkan abstrak di mana kaedah pengajaran merupakan elemen penting untuk mengetahui pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. Biasanya, sejarah disebut mata pelajaran yang membosankan kerana membentuk penerangan guru semata-mata. Jadi, objektif kajian ini adalah untuk memperkenalkan kaedah persembahan sejarah digunakan dalam bentuk drama, bagaimana untuk menarik minat murid dalam subjek sejarah. Nanti saya akan ceritakan selanjutnya selepas ini. Kata kunci, sejarah, drama, kreatif dan menyeronokkan. Jadi kita semua sudah tahu bahawa subjek sejarah ialah subjek mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid tahap 2. Kita berfokus tahap 2 sebab untuk sekolah SKC Rusa dengan merujuk di SKP. Biasalah bila kita dengar sebut sejarah tradisional, membosankan, syarahan, berpusat kepada guru. Itu isu-isu utama yang berlaku kepada mata pelajaran sejarah. Ada juga murid-murid tidak boleh menghafal sejarah, tak dapat nak bercerita sejarah mengikut kronologi. Malah murid kurang membaca dalam sejarah. Kita stres. Jadi, apakah tujuan kita punya kajian tindakan ini? Supaya kita dapat menghasilkan idea, kaedah kreatif yang inovatif. Kita juga dapat menggabungkan idea komponen pelbagai unsur untuk menggunakan pemikiran bagi kita untuk menghasilkan idea baru melalui kaedah ini. Malah, murid-murid boleh merancang, membina, merangka, meramal, mengimajinasi, mencadangkan, menggabungkan dan menghasilkan satu persembahan di hadapan kelas ataupun di luar kelas. Objektif dia ialah bagaimana kita nak meningkatkan murid-murid ini memahami fakta melalui kaedah persembahan sejarah. Manakala kita nak bagi minat, kita nak bagi motivasi kepada murid-murid supaya mereka suka kepada mata pelajaran sejarah melalui kaedah persembahan sejarah dalam drama. Okey, jadi bagaimana kami memilih kumpulan sasaran? Okey, kami memilih dipilih secara rawak melalui penulis skrip, pelakon, pengarah dan bahagian teknikal. Jadi kami memilih seramai 9 orang menggunakan nanti kaedah kualitatif tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Gambar satu ini ialah gambar murid-murid dilantik sebagai penulis skrip. Wow, jadi mereka yang hasilkan skrip, mereka juga akan meminta pengarah untuk menentukan dia punya gaya persembahan dan untuk dipersembahkan dalam bentuk teater dan sebagainya ataupun pantomim. Okey, jadi saya akan ceritakan sedikit mengenai pelaksanaan kajian. Okey, sebelum kita nak memula kaedah ini, persembahan ni, okey, sebenarnya kaedah ini bukanlah kaedah orang kata baru. No. Sebab kaedah ini adalah lakonan, main peranan dan sebagainya. Tetapi kaedah ini kita sebenarnya nak buat bagaimana murid-murid dapat tahu cara dan teknik dia menulis skrip. Okey, ingat, yang pertama dia menulis skrip. Kemudian dia akan buat pemilihan pelakon. Dia akan menyediakan props. Dia akan jadi pengarah. Dia akan berlatih. Kemudian dia akan buat persembahan. Jadi kita sebagai guru ni hanya sebagai pembimbing sahaja. Jadi poster tu yang berada di sebelah tu ialah bagaimana saya memberi penerangan bagaimana kita nak melakukan aktiviti ini. Jadi murid-murid bila dah dilantik,
dia akan mencari bahan-bahan dan sebagainya. Dan gambar kedua dan gambar ketiga, murid ini melakukan aktiviti persembahan dalam sejarah semasa sambutan bulan kebangsaan tingkat sekolah. Tapi, saya dah buat ini sebagai langkah kedua. Langkah yang pertama mengambil masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Mengambil masa sebab murid tidak biasa. Tapi bila kita ni dah diaplikasi kepada langkah kedua iaitu kitaran kedua dalam kajian tindakan, dia sebenarnya murid-murid bila dia dah tahu asas, dia boleh melaksanakan sendiri. Okey, contohlah tajuk zaman prasejarah, sejarah tahun 4. Kita ada belajar Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. So, bila murid-murid ni dah dibahagikan kumpulan masing-masing, murid-murid sendiri boleh menghasilkan skrip, murid sendiri boleh buat pelakon dan murid sendiri membawa bahan-bahan di dalam kelas. Maksudnya, aktiviti ini bukan saja ia boleh dilakukan di luar kelas atau di dalam kelas. Malah, dia boleh dilakukan dalam waktu yang singkat selama sejam. Asalkan murid sudah diberi pendedahan terlebih awal. Dan untuk tambah baik, kita bolehlah buat macam anugerah pelakon terbaik, pengarah terbaik, tulis skrip. So, kami akan bagi hadiah dan pingat supaya merangsang minat-minat murid ini dalam persembahan sejarah dalam bentuk drama. Okey, so macam mana berdasarkan pemerhatian, kita tengok murid-murid ni idea terbatas, dia hanya tertempu yang apa dia tahu. Tapi bila selesai kaedah ini, dia sendiri mencari maklumat, dia sendiri mencari bahan-bahan di internet dan sebagainya. Dan mereka akan siap lebih awal tanpa bimbingan daripada guru. Dia akan siap awal dah. Dia akan tunjuk dekat saya, cikgu, saya dah siap skrip. Dia dah faham masuk skrip tu. Okey. Yang kedua ialah murid-murid sangat pendiam dan pasif. Kita akan tahu ada murid dia extrovert dan introvert. Tapi sebenarnya bila kita buat kaedah ini, budak-budak introvert dia lebih aktif daripada extrovert. Dia tiba-tiba boleh bercakap. Tiba-tiba dia boleh kita dengar suara dia. Kita tak pernah dengar pun suara dia. Tapi dia akan rasa lebih berkeyakinan, berkomunikasi bersama antara guru ni. Serta juga murid-murid kurang mengeluarkan saim dan mahfaz fakta. Dia tak ingat pun sejarah tu. Tapi bila dia berlakon, dia jadi hangtuah, dia rasa watak hangtuah tu. Dia rasa siapa hangtuah. Dia rasa siapa hang jebat. Dia rasa siapa sultan. Jadi dia tahu watak dan karakter perwatakan setiap tu. So dia akan dapat bercerita. Contohnya murid saya tahun 5, dia dapat cerita situasi itu masa dia tahun 4. Dia ingat situasi sebab dia mengalami peristiwa tu dia dalam bentuk lakonan. Jadi sebenarnya benda-benda ni dia akan membantu meningkatkan PPD. Okey, pentasiran bilik darjah. Bila murid dapat bercerita, dapat membuat sesuatu aktiviti ni, seterusnya dia memang sudah layak TP6 sebab dia menjana idea. Dia dapat menjana idea, dia tahu cara nak cerita, dia tahu apa yang berlaku pada peristiwa sejarah, dia dapat fakta dan dia dapat tu sebagainya. Jadi, sebagai refleksi dan kesimpulan, kita ingat tadi dua objektif tadi yang kita bincangkan, adakah kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran memahami fakta sejarah? Melalui 9 orang murid tadi yang secara berawak kami dah bagi soalan temu bual. Tema yang berulang-ulang kami menggunakan analisis tematik, mengatakan, meningkatkan, memahami ilmu. Banyak kali yang disebut dalam temu ramah. Soalan yang kedua, adakah kaedah ini dapat meningkatkan minat dan motivasi kepada murid-murid terhadap pelajaran sejarah? Tema yang berulang, seronok, gembira dan mengeratkan hubungan. Mengeratkan hubungan antara kawan antara satu sama lain di mana murid-murid boleh bagi pendapat selesai membuat aktiviti. Jadi, cadangan saya akan tambah baik dan dibuat bentuk modul untuk cikgu-cikgu sejarah yang memerlukan ataupun cikgu-cikgu subjek lain pun boleh juga aplikasi kaedah ini di dalam kelas. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, ini adalah bahan-bahan rujukan kami yang kami gunakan. Kami menggunakan analisis tematik, buku teks dan juga bahan-bahan dalam kajian tindakan.
Okey, sebelum saya berundur diri, izinkan saya mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson, Sekolah Kebangsaan Sri Rusa Port Dickson serta Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Itu sahaja daripada saya. Semoga kita insya-Allah dapat bertemu dalam di Miri. Sekian sahaja. Assalamualaikum.